Kembali kita bertemu di segmen yang terakhir Motivasi Pagi. Helmi, antara kreativiti dan juga merepek. Kalau anda membentangkan sesuatu dengan, yalah mungkin pada zaman persekolahan ke, tiba-tiba orang kata, kau ni merepek je. Apalah ini, dia memberikan satu kata-kata yang negatif yang membuat kita rasa terduduk, rasa tidak terangsang, rasa motivasi kita merudum. Jadi untuk bangun daripada kritikan supaya mencipta kreativiti yang lebih luas itu kadang-kadang tidak berlaku disebabkan sejarah silam yang menghantui perkembangan minda yang lancar. Jadi dalam hal ini, dalam perkara ini kita kena mengubah konsep. Konsep bila kita melihat seseorang melakukan sesuatu, kita jangan terlampau mengkritik habis-habisan sampai moral jatuh, motivasi jatuh, tiada lagi nak buat perkara tu kan. Contoh kita bayangkan, saya suka gemarkan bagaimana idea kreatif. Idea kreatif contohnya Albert Edison. Thomas Alva Edison, dia mencipta satu yang kreatif. Satu yang kreatif. Bagaimana dia cipta mentol, ramai orang kritik, orang kata bodoh, orang kata ini tak pasti berlaku. Kita dah ada api, unggun api masa tu, pakai api. Jadi, bagaimana aplikasi daripada Thomas Alva Edison digunakan konsep kritikan orang tu, masih dikekalkan, diteruskan perjuangan dia, dia tidak putus asa. Jadi, datang pada diri sendiri. Orang kritik macam mana pun, kita perlulah motivasikan diri kita sendiri. Kalau kita mengharapkan orang lain, satu perkara itu takkan jadi. Kadang-kadang kita ni suka berkhayal untuk mendapatkan sesuatu, ya, kita berfantasi, tapi takut jadi macam Pak Pandi pula, takut jadi macam Mak Jenini pula. Jadi untuk memandu satu cahaya yang terang tu, apakah sumber kekuatannya untuk menjadi kreativiti yang dapat menyelamatkan hidup. Mungkin orang tu orang yang susah, mungkin dia tak berapa pandai dalam akademik, tapi disebabkan dia kreatif, dia boleh mencipta motorcar yang mungkin berwarna-warni, dia punya rim tu, macam-macam kreatif lah. Sebab dia menjadikan itu sebagai satu sumber rezeki. Macam mana kita nak menjadikan itu sebagai satu titik permula untuk mendaki gunung kreativiti ni? Okey, bila berkatakan tentang titik permulaan, titik permulaan sebenarnya datang daripada diri kita. Kalau macam saya cakap tadi, kalau kita harapkan orang lain kritik kita, kita dah mudah jatuh, moral down, sudah hampir kita tewas dalam perjuangan kita mencipta sesuatu yang kreatif, mencipta sesuatu yang berguna pada kita masa hadapan kita, karier kita, perjuangan kita, dari segi ekonomi kita. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, cara dia adalah, cara untuk mencipta kreativiti adalah kita sentiasa buat sesuatu secara fokus. Buat secara fokus dan buat secara berterusan. Jangan mudah terpengaruh dengan yang lain-lain, jangan mudah rasa diri kita ni terlampau lemah. Fikir kita hebat. Walaupun kita tahu Allah itu lagi maha hebat. Tapi kita tahu manusia itu dijadikan adalah makhluk yang sangat sempurna, ikut lagi akal, fikiran. Jadi kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Betul. Kehidupan kita sangat panjang, daripada bayi sampailah kita kepada alam yang terakhir, nafas yang terakhir. Dan kita sebenarnya perlu kreatif, sebab kita perhatikan dalam bercinta sekalipun, untuk menarik minat pasangan kita perlu kreatif. Hari ini pakai tudung biru, esok tudung hijau, lepas tu baju kotak-kotak, baju belang. Bermaksud sentiasa kreatif. Bermaksud kalau hari-hari jadi pun tak bagi macam tu je. Mungkin rancang ada gimmick lakonan ke. Bermaksud kita ni memang ada kreatif ni. Cuma kita tak nampak itulah benda yang kreatif. Sebab kreatif ni umpama permata, sebab dia sangat bersinar juga membantu kehidupan. Jadi macam mana kita nak sentiasa galakkan, mungkin kita terpaksa melihat kepada drama-drama ke. Sebab kadang-kadang hidup kita ni pun satu drama yang penuh dengan warna-warni kreativiti. Okey, kalau kita tengok drama-drama, saya suka kalau tengok, contohnya kalau budak-budak tengok animasi. Kalau saya cakap dari segi aspek kanak-kanak. Kanak-kanak ni bila kita tengok animasi, kita jangan larang. Teruskan, sebabnya itu membina kreativiti dia. Kalau macam kita dah dewasa, contohnya kita nak memikat seorang perempuan, nak bercinta ke apa ke, perlu kreatif bagaimana kita nak gunakan kita punya kelebihan kita, kemampuan kita untuk memikat perempuan tu. Handal hebat betul. Yang tu okey, tapi dalam satu aspek, kalau siapa yang terlalu kreatif ni, mungkin beberapa takut dia ni jadi terkurung dalam dunia dia sendiri, kemudian jadi anti-social, lepas tu berlakulah perkara yang tidak baik. Jadi macam mana kita nak menggalakkan kreativiti, terus yang sama masih pada landasan yang betul dan tepat. Okey, landasan yang betul tepat. Sebab kreatif ni, kalau kita terbahagi pada dua, kreatif yang baik, kreatif yang tidak baik. Masa mula-mula tadi kita dah bicarakan tentang kreativiti yang ke arah keburukan, kreativiti ke arah kebaikan. Kalau dia duduk keseorangan semata-mata untuk kreativiti yang sejurusnya ke arah kejahatan, maka jahatlah berlaku. Kalau kreativiti itu dijuruskan kepada ke arah yang positif, ke arah yang cemerlang, masa hadapan dia,
insya-Allah satu masa nanti dia akan cemerlang, sentiasa cemerlang. Dan pokok pangkalnya apa jua kurniaan kita anggap itu sebagai satu hadiah daripada Allah untuk kita. Betul. Kalau kita menganggap itu sebagai satu daripada diri kita akan menjadi riak, membunuh kreativiti dan akhirnya kita akan hancur. Jadi pokok pangkalnya adalah kepada kita menghayati ciptaan ilahi ini yang dapat itulah kebenaran sebenar tentang kreativiti. Mungkin dapat dirumuskan sikit tentang apakah rangkuman tentang perlunya kreativiti yang berteraskan kepada ilmu yang suci dan juga kemuliaan hati ini. Baik, dari segi kreatif, saya dapat rumuskan sini, kreativiti dan kreatif sebenarnya kita hendaklah berdasarkan kepada apa yang kita mahu lakukan dan apa yang mahu kita cipta. Contohnya kalau kita mahu mencipta lagu, kita biarlah lagu itu berdasarkan lagu yang membawa pembangunan diri orang, membawa motivasi yang cemerlang. Maksudnya di sini kreatif tu perlu ada dalam motivasi yang cemerlang untuk menuju kejayaan. Kalau kreatif yang tidak berguna, yang seolah-olah hanyalah biasa, yang membawa kepada keburukan, hindarkan. Kreativiti mewujudkan satu elemen kejayaan secara berterusan dan untuk masa hadapan sebenarnya. Ya, itulah permulaan kepada kreativiti dan kita harapkan mungkin kepada anda yang mendengarkan kami di Motivasi pagi-pagi ini, anda melihat kami, tapi ambillah satu yang memberikan iktibar kepada anda betapa pentingnya kreativiti ini. Ya, betul. Sebab ia yang pertama menyelamatkan daripada berlakunya kita dalam keadaan yang terkurung, yang jumud, yang tidak berkembang. Yang kedua, kita dapat menghasilkan sesuatu yang segar untuk kehidupan. Sebab dalam sebuah hubungan, contohnya kalau asyik benda yang sama akan terasa bosan. Kalau benda yang asyik sama je, makan hari-hari benda yang sama walaupun kita suka, akan terasa bosan. Perlu ada rencahnya, perlu ada usaha yang gigih untuk kita mencantikkan kreativiti. Terima kasih Helmi berkongsi pengalaman yang cukup bermakna untuk kita. Mungkin ada yang dengar tu dapat rangsangan baru supaya sentiasa melihat sesuatu yang lebih luas lagi. Dan ingatlah, permata itulah kreativiti dan kreativiti adalah suatu empayar harus kita miliki, kita rangsang, kita cerna, kita didik, kita pugar, akhirnya akan kita berjaya. Jumpa lagi di episod akan datang daripada saya Ahmad Fitri Yahya. Assalamualaikum. Teruskan bersama kami Motivasi Pagi.